kerana dengan limpahan dan kurniaan daripada Allah Azza wa Jal dapat kita bersama-sama dan kita berkumpul pada pagi hari Jumaat ini di dalam bulan Rajab, di antara bulan-bulan yang dihormati dalam agama kita. Bulan Rajab di antara bulan-bulan yang digandakan amalan-amalan kita yang kita lakukan, amalan kebaikan kita yang kita lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini adalah penghuni ataupun penduduk dunia akhir zaman, di mana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat bangsu yang akan menghuni dunia ini dan merupakan umat bangsu yang terakhir yang nak menyembah Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi ini. Bila kita berada di akhir zaman ni, kita banyak ujian-ujian yang boleh melalaikan kita, yang boleh memesongkan kita daripada kita fokus kepada akhirat. Sebab tu manusia yang hidup pada akhir zaman ni, dia perlu diingatkan tentang hari akhirat. Kerana pada akhir zaman ni banyak perkara-perkara yang melalai, yang mengganggu kita untuk mencari ilmu, yang mengganggu kita untuk beramal, dan yang mengganggu kita untuk betul-betul kita istiqamah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang gangguan tu berlaku daripada luar, seperti gangguan daripada, kalau zaman sekarang kok, gangguan daripada telefon. Banyak habis masa dengan telefon, duduk di rumah pun dengan telefon, duduk dalam kereta pun dengan telefon, duduk dalam pejabat pun telefon, duduk dalam mesyuarat pun telefon, duduk di kedai makan pun telefon, duduk bersama keluarga pun telefon. Konon-konon ziarah anak beranak tapi main telefon, cuma telefon. Dalam telefon tu pula banyak benda-benda yang melalaikan kita. Buka Facebook boleh melalaikan, ada manfaatnya tapi banyak lalai. Kita buka TV, kuasa TV tu ada pada kita, jihaz tahakkum, apa remote control ada pada kita. TV tu boleh melalaikan kita. Kadang-kadang pada telefon, kadang-kadang dia berlaku pada TV, melalaikan kita. TV tu banyak benda yang melalai daripada benda yang mentazkirahkan kita. Kadang-kadang benda yang melalaikan kita tu datang daripada sifat kita, daripada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita nak melakukan kebaikan, kita selalu menangguh. Kenapa kita selalu menangguh? Sebab kita rasa umur kita ni sentiasa panjang. Kita rasa esok masih ada, karang masih ada, karang masih ada, karang masih ada. Dan sebenarnya orang yang mati tu semua beranggapan gitu. Orang yang mati sebentar lagi, orang yang akan mati lepas Jumaat kan, orang yang akan mati esok, orang yang akan mati seketika nanti, dia rasa dia ada masa lagi, maka dia bertangguh. Tak apalah dulu, tak apalah dulu, tak apalah dulu. Tu sikap kita sendiri. Kadang-kadang selain bersifat menangguh tu, kita ada rasa sifat kita ni rasa susah. Sebab bila kita nak mendekati Allah Subhanahu wa taala, dia ada satu perkara, dia ada satu kerja yang kita kena buat. Dia ada satu proses yang kita buat. Namanya proses mujahadah. Tidak dinamakan mujahadah melainkan dia itu susah. Perkataan mujahadah ni berasal dari perkataan jihad. Dan perkataan jihad ni maksudnya daripada perkataan juhdun. Perkataan juhdun maksudnya buzlu taqah. Buzlu taqah ni maksudnya kita mengeluarkan tenaga semaksimal mungkin. Kalau kita mujahadah di jalan Allah, kita mengorbankan tenaga, masa dan keupayaan kita semaksimal mungkin untuk kita menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang bekerja di pejabat, dia nak naik pangkat, dia nak gaji yang lebih, dia nak mendapat kedudukan di sisi bos dia, dia akan buat kerja semaksimal mungkin. Bukan saja dia kerja 8 hingga 9 jam sehari, mungkin dia ambil overtime untuk dia tambah gaji dia, untuk dia nampak bersungguh dengan bos dia. Begitu juga kita dengan Allah, tu mujahadah untuk dunia. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ada mujahadah. Tapi kita tak ambil susah. Kita tak ambil susah untuk bangun malam,
Kita tak mau susah untuk mari masjid, tuan-tuan mari. Kita tak mau susah duduk dalam majlis ilmu. Kita tak mau susah untuk mengaji Quran. Kita tak mau susah untuk bersedekah. Kita tak mau susah untuk memperbanyakkan berzikir. Kita lebih suka senang. Kita suka nak duduk saja. Kita suka nak tidur. Kita suka nak relax. Kita tak ambuh tekan diri kita, tak ambuh susah diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita begitu, oleh kerana kita ni penghuni akhir zaman, kita orang lalai. Kita orang lalai. Lalai itu ada daripada luar, seperti telefon kita, seperti handset. Ada lalai itu sifat daripada diri kita sendiri. Yang kita sendiri ni memang suka menangguh, dan diri kita tak ambuh susah untuk duduk atas jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh kerana begitu, kita ni perlu satu peringatan. Kita perlu selalu diingatkan, perlu ditazkirahkan supaya kita ni menjadi manusia yang ada kemahuan. Supaya kita ni ada manusia yang ada kesedaran. Supaya kita jadi manusia yang ada kekuatan untuk kita beramal soleh. Kita beramal soleh. Antara kekuatan yang boleh kita, antara benda yang boleh menjadikan kita jadi nok, antara benda yang menyebabkan kita jadi sedar, antara benda yang menyebabkan kita ada kekuatan ni, kita ingatkan diri kita dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Sebab tu ulama' kata at-tazakkur fil ahwalil akhirah tuwallidu himmatal kabirah. Jadi ingatnya kita kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Bercerita tentang mati, bercerita tentang saat orang mati, orang yang cukup bekalan matinya macam mana, orang yang tak cukup bekalangnya matinya macam mana. Bercerita tentang himpitan kubur, gelapnya kubur, rupa muka dan nakir, soalan-soalan muka dan nakir. Walaupun atas dunia ni boleh jawab soalan muka nakir, bawah nu belum tentu boleh jawab. Sebab bawah nu tak ada orang, bini tak ada, saing tak ada, laptop tak ada, Facebook tak ada, Google tak ada, nak cari jawapan. Bawah nu ada dua perkara, iman dengan amal sahaja. Iman dan amal saja yang boleh tolong kita untuk menjawab. Duduk di alam barzah, berapa lama duduk di alam barzah? Apa azab-azab yang Allah sediakan untuk orang di alam barzah? Bagaimana nikmat-nikmat di alam barzah? Alam barzah ni alam transit. Bila bangun di padang mahsyar, bila duduk di mab'ath, tempat bangun tu guana keadaan, nak duduk dengan siapa, nak bangun dengan siapa. Lepas tu kena hambak yang apa? Husyira ni dihalau daripada mab'ath, perginya ke mahsyar. Apa beza mab'ath dengan mahsyar? Duduk di mahsyar berapa ribu tahun, mataharinya lagu mana, benda hak dak nampak atas muka dunia nampak di padang mahsyar. Duduk atas muka dunia dak nampak malaikat, duduk di padang mahsyar nampak malaikat. Duduk di padang mahsyar dak pernah nampak syurga neraka, duduk situ nampak. Duduk di atas dunia dak pernah nampak kita amalan kita, tapi bila duduk di atas mahsyar tu nampak kita amalan. Kemudian nak ngadap Allah Subhanahu wa taala, dibuka kita amalan, tengok benda kita tu, benda malaikat tulis. Anggota badan kita semua akan bercakap, mulut kita akan dikunci. Soal jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan tanya kita tanpa perantaraan. Kemudian amalan kita akan ditimbang. Kemudian kita atas ni titian sirat. Sebelum habis titian sirat, hujung tu ada qantarah. Sebelum masuk syurga, ada orang yang kena kait dengan malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah yang ngai orang atas titian sirat akan jatuh ke bawah dalam neraka. Neraka ada berapa lapis? Neraka Jahannam saja 7 lapis. Neraka ada 7, Jahannam saja 7 lapis. Ada dok neraka sejuk, ada dok neraka panas. Masuklah syurga, guana cerita. Kita cerita benda-benda gitu, dia akan menyebabkan kita rasa tersedar, menyebabkan kita rasa takut, kita rasa bimbang. Akhirnya kita ni bila kita dengar benda begitu, lama-lama kita rasa takut, kita rasa bimbang, kita rasa nak buat persediaan. Kita nak buat persediaan untuk kita membekalkan diri kita untuk kita dapat lalui dunia yang lepas kita akan lalu lepas ni dengan cara yang baik.
kita akan dapat lalu alam kubur dengan cara yang baik. Kita akan dapat lalu dunia mahsyar dengan cara yang baik. Jika baik segala-galanya itu, maka baiklah pengakhiran kita. Kita berkumpul semula di akhirat nanti dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai kita semua, bahawa manusia dan lala ni terbahagi kepada 4. Yang pertama, manusia yang lalai daripada cari ilmu, dan lalai daripada manusia yang lalai daripada cari ilmu dan lalai daripada beramal. Ilmu dia tak cari, amalan pun dia tak usaha buat. Ni orang yang sangat-sangat rugi di hari akhirat esok. Kita cerita orang beriman lah ni. Orang beriman yang lalai daripada cari ilmu dan lalai daripada beramal. Cari ilmu pun tak, amal pun tak. Hidup dia tak ada apa-apa. Ilmu, amal pun tak bertambah, ilmu pun tak bertambah. Ilmu dia dengan jauh satu sampai ke mati sama je. Dia beramal tu ikut je, ikut ada je. Mari mayang, tapi mayang dia daripada awal sampai akhir gitu. Daripada jauh satu sampai ke mati sama je. Bacaan Fatihah daripada awal sampai ke mati sama je. Mayang dia daripada awal sampai ke akhir sama je. Ibadat sunat tak pernah bertambah daripada awal sampai akhir, habis gitu sama je. Orang gini kok Allah ruginya lah. Tak pernah betul, tak pernah serebih ilmu dia, tak pernah serebih ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitulah sendiri, tak pernah bertambah amalan dia. Majlis ilmu ada tak rugi. Amal ibadat boleh buat tapi buang masa. Rugi sangat orang begini. Yang kedua, orang beriman yang beramal, suka beramal tapi tak boleh cari ilmu. Beramal tak boleh cari ilmu. Orang begini pun orang kecewa juga. Sebab apa? Dia beramal tak cari ilmu. Bangun-bangun pada hari kiamat amalan soleh tak jadi soleh. Sebab apa? Amalannya banyak salah. Amalan ni akan jadi soleh kalau betul. Kalau amalan kita banyak beramal pun tapi dari segi neraca ilmu tak kena, tak jadi soleh. Sebab tu kesilapan orang yang nak bertaubat kepada Allah, silap dia gigi umur beramal lalu, ilmu dia tak pergi belajar. Cuba baca cerita orang yang bertaubat kepada Allah yang bunuh 99 orang, yang bunuh 100 orang tu. Tuan-tuan mungkin belajar hadis tu kok. Kalau belajar Riyadhus Salihin, babut taubah. Orang hak bunuh 100 orang tu, ditanya apa? Ditanya orang alim. Mana orang alim? Mana orang alim? Mana orang alim? Ya, apa nak sayang orang alim? Sebab orang bertaubat, dia kena cari ilmu dulu. Sebab apa? Bila dia nak bertaubat, dia nak beramal. Nak beramal, nak dekat diri kepada Allah. Nak dekat diri kepada Allah, kena baiki benda-benda yang dia guna nak mendekatkan diri kepada Allah. Benda hak dia guna nak mendekatkan diri kepada Allah, amal ibadat, dia kena betul. Ada orang yang pertama tadi lala daripada cari ilmu, lala daripada beramal. Orang nombor 2, dia lala, dia beramal kuat tapi tak cari ilmu, lala kok. Yang ketiga ni, ada orang ada ilmu, ada orang dia ada ilmu tapi lala daripada beramal. Dia suka mari dengar, mungkin dia juga suka nadah kitab, tapi dia dengan orang hak tak tahu sama je. Ada orang suka itu, mari dengar, mari duduk, mari dengar. Ustaz ngajar, mari dengar. Patang ada kuliah, mesti je mari. Tapi dia suka mendengar sahaja. Suka dengar, tak tahu dia suka mari tukis kerana makan ke ataupun guana, tak tahu. Tapi suka mari dengar semua, bertahun-tahun dengar. Berapa tahun dah dengar Pak Cik? 20 tahun dah dengar. Dah berapa dah aling? Amba bukan ustaz, bukan gitu. Berapa tahun dah dengar? Jok model kita main sini ustaz masjid terapung. Daripada kerja sampai pacen dengar. Dah apa? Dak pandai-pandai. Dak jadi gitu. Sebab apa? Lala mungkin. Ada orang ada ilmu tapi tak beramal. Orang ni pun rugi kok. Bangun hari akhirat Allah ruginya. Bapalah tak beramal. Tak beramal. Orang begini tak beramal. Sebab tu Nabi sebut, antara perkara yang amat disesali orang pada hari kiamat esok adalah satu saat yang dia tak ingat kepada Allah Ta'ala. Sa'atun la tadhkurullaha fiha, la yadhkurullaha fiha. Satu saat, satu ketika dia tak ingat kepada Allah.
Dia bangun-bangun hari kiamat, dia tengok amalan kawan dia. Kawan dia dengar antara garik dengan Isa, sejang. Dia tak ada benda tu. Dia punya sahabat, apalah sejang tu aku tak pergi dengar weh. Tengok-tengok kawan dia selamat dia dengan ke, ataupun kawan dia syurga tinggi. Kihnya dengar dia sejang antara garik dengan Isa. Ataupun lepas subuh 40 minit, satu ketika. Bila dia tengok tu, Allah buat apa aku tak duduk dengan mu? Pada 40 minit ya lepas subuh, padahal sejam ya lepas garik, buat apa aku tak duduk dengan mu? Allah ruginya. Lepas tu kawan dia hari Jumaat selawat ke Nabi 10 minit, boleh 100 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau waktu bakar tu dalam 7-8 minit boleh 100. Kawan dia hari Jumaat ada sama 10 minit selawat, 10 minit selawat. Dia pun bangun hari kiamat tengok kawan dia duduk dekat dengan Nabi. 10 minit ya. 10 minit hari Jumaat. Dia tengok, lah apalah weh aku dak buat itu. 10 minit ya padahal. Rugin tongengnya ya hari kiamat. Padahal 10 minit yang ambil. Tengok-tengok kawan hidup belah Nabi, berepek dengan Nabi, belaga bahu pula dengan Nabi. Kenapa? Hari Jumaat dia ambil 10 minit selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari awal saja duduk congok, duduk dalam penghulu segala bangunan dalam Kuala Ibar ni iaitu masjid, lepas tu beringat kepada penghulu, kepada segala anak Adam pada hari penghulu segala hari, segala penghulu ada dengan dia. Duduk dalam penghulu segala bangunan, duduk dalam hari segala penghulu hari, duduk pula ingat pula kepada penghulu segala anak Adam. Ingat. Jam mata tak kira, ambil tasbih selawat. 10 minit je 100. Bangun pagi-pagi kawan dia mari lambat ataupun mari lerah pun duduk nyandar tiang cakap. Lepas tu dia pun bangun hari kiamat tengok kawan duduk tepek dengan Nabi. Sebab Nabi sebut apa? Orang yang paling dekat dengan aku aulan nasi bi yaumal aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alai. Orang yang paling aku suka dekat sekali dengan aku hari kiamat orang selawat aku banyak-banyak. Dia pun tengok kawan dia, dekat mu dengan Nabi buat apa? 10 minit ya bawah kata hari Jumaat kau ambil. Dia tengok berengur 10 minit. La ilaha illallah. 10 minit ya. Siapa gitu mu pakakmu nyesal dia. Orang gini bukan tak ada ilmu. Lokan tak tahu selawat ke Nabi bagus. Dengar berpuluh-puluh tahun, berbelah-belah tahun lokan tak tahu selawat ke Nabi bagus. Tapi tak buat juga. Bila bangun kiamat kau, Allah ruginya lah weh. Ruginya dia rasa. Yang keempat, manusia ni kadang-kadang dia bukan lala. Dia nak buat yang keempat manusia ni. Dia ada ilmu. Dan dia nak buat sangat. Dia bukan lala. Tapi dia tak ada kekuatan. Dia tak ada kekuatan. Dia nak buat. Tapi tak sungguh mana. Dia tak lala. Dia tak ada kekuatan nak buat. Tak ada geh dia nak lonjok diri dia tu. Nak beramah. Tak ada. Dia kena ada orang jetik dia. Kalau budak-budak kena ada orang pingat dia. Kena ada orang cubik dia. Kena ada orang kutih dia. Bukan dia tak sedar. Dia sedar tapi tak ada kekuatan. Bila tak ada kekuatan gini kau kena diberi ingatan selalu supaya dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang gini macam kita ni, saya mukaddimah kitab ni mula supaya kita faham apa yang nak baca kitab. Kitab ni. Kitab ni juga saya baca di Masjid Padang Kuang, saya baca masjid ni. Kitab ni. Oleh kerana kita ni lala, kadang-kadang kita tak ada kekuatan, maka kita antara perkara yang boleh beri kekuatan kepada kita adalah kita ni berfikir, kita cari ingatan. Kita mesti jadi ingat. At-tazakkur. At-tazakkur ni maksudnya apa? Jadi ingat. Kalau zikr, kalau tazkirah peringatan, kalau zikir ingat. At-tazakkur maksudnya kita jadi ingat. Kita nak jadi ingat mesti orang peringat kita. Sebab kadang-kadang kita sendiri nak peringat diri kita sendiri tak boleh. Tak percaya duduk seorang cuba nangis kerana dosa duduk seorang boleh tak? Susah. Sebab tu orang antara 7 orang duduk di padang mahsyar bawah teduhan Allah Taala tu adalah orang rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Orang yang duduk zikir kepada Allah seorang-seorang nangislah. Payah nak cari pak Kau zikir ramai-ramai boleh nangis sebab dengar. Sebab kita zikir ramai-ramai, ia ada environment. Kita dengar kawan kita nangis, kita pun nangis. Orang zikir munajat, berlagu pula, selawat pula, kita dengar je. Jadi kita dengar tu jadi sayu, kita dengar. Ni kita seorang tak nak dengar siapa? Kita dengar diri kita seorang, suara hati kita cakap, boleh nangis. Tu maknanya kita ni susah nak ingat. Jadi kita perlu kepada tazakkur. Syekhuna Mu'az Sa'i Hawa dia sebut dalam kitab dia
at-tasawuf, at-tazkiyah ala minhaji nubuwah. Perkara yang paling penting bagi kita mesti at-tazakkur. At-tazakkur mesti jadi ingat. Tak ada benda lain dah. Bila nak jadi ingat, mesti kita ni diberi peringatan. Maknanya tak lain dan tak bukan dah. Kita ni kena hadir majlis ilmu. Bukan sekadar hadir majlis ilmu nak jadi ingat. Kena ngaji kitab buat jadi ingat. Kalau mari hadir saja mungkin dengar dia masuk, dengar keluar. Kalau ada kitab pula, kalau rasa lupa balik mula. Sekurang-kurangnya tulis. Sebab tu wahyu yang turun mula-mula Iqra, baca. Lepas tu surah yang kedua turun lepas Iqra apa? Surah Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Mula-mula Iqra, baca. Lepas tu surah yang kedua surah Nun. Nun wal qalam, demi pen. Wa ma yasturun, dan benda apa yang ditulis oleh pen. Nak kabar apa? Kau nak belajar kena ada buku. Iqra, baca. Lepas tu kena tulis Nun wal qalami wa ma yasturun. Kena tulis. Turun pula surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalila. Kena bangun malam. Ni sifat orang belajar. Lepas tu ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Bila mu pandai punya duduk saja beri orang pula ilmu. Ni orang kata kefahaman daripada pak surah yang pertama turun daripada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi tazakkur kena hadir majlis ilmu. Kalau hadir majlis ilmu jadi halua telinga, orang tak panggil ngaji, tu orang panggil dengar. Tak tazakkur lagi. Tazakkur mesti dengar dan mesti ada kitab. Duduk belajar, dengar. Bila rasa lala, buka balik. Bila rasa lala, buka balik. Bila rasa lala, buka balik. Baru kita jadi gitu. Bila kita jadi ingat ni, bila kita jadi ingat, kita akan sedar. Bila kita sedar, kita akan ada kekuatan. Bila kita ada kekuatan, barulah kita beramal. Bila kita beramal, apa akan jadi? Bila kita beramal, iman kita akan up. Sebab kaedahnya kita ahli sunnah, al-imanu yazidu wa yanqus. Kita ni, orang macam kita ni, iman kita ni akan naik dan akan turun. Ada makhluk yang imannya dok naik dan dok turun iman dia. Kenapa? Makhluk yang iman dia naik pun dok, turun pun dok, namanya malaikat. Sebab apa? Iman dia dok turun, dia tak dok maksiat. Dak buat apa dia dok naik? Dia tak dok mujahadah. Dia buat je kerja dia. Ada makhluk yang imannya sentiasa naik sebab dia tak pernah buat maksiat, dia mujahadah semua. Kenapa? Para nabi. Kan dia maksum kan? Mana ada dosa? Bila ada dosa, kalau orang yang berdosa imannya turun. Tapi para nabi dan rasul ni mujahadah semua, naik semua iman, melebihi malaikat. Kalau malaikat dia tak buat maksiat, tak turun iman dia. Dia ada mujahadah dah? Tak ada. Dia tak ada letih, dia tak ada lengah, dia tak ada nafsu, dia tak ada makan, dia tak ada minum, dia tak ada bini, tak ada belaki kakak tu. Dia tak ada mujahadah, iman dia stabil, straight, penuh semua. Kita ni gitulah. Mari bulan Rejab ni dengar Isra Mi'raj, tunduk lagi, naik betul iman. Mari bulan Rabiul Awal bangun selawat ke Nabi, baik betul iman. Lepas tu lalas sudah ada naik turun iman kita. Iman kita akan naik dengan amalan soleh. Bila kita jadi ingat, kita pun sedar. Bila kita jadi sedar, kita ada kekuatan. Bila kita ada kekuatan, kita akan ada amalan. Amalan kita pun makin bertambah. Bila kita lala, ingat balik. Kita lala, tazakkur balik. Kita lala, tazakkur, jadi ingat balik. Hadir huma majlis ilmu. Akhirnya jadi apa? Akhirnya amalan kita bertambah. Bila amalan kita bertambah, iman kita akan naik. Bila kita ada buat dosa, kita tazakkur balik, kita jadi ingat balik. Kenapa? Kita hadir majlis ilmu, ngaji kita, beramal, jadi kuat balik. Bila kuat balik, beramal. Bila beramal balik, iman kita jadi kuat. Bila kita gitu, kita mati dalam keadaan gitu, tu apa yang mati dalam mujahadah. Man jahada fina lan hadiyahum subulana. Orang yang bermujahadah pada jalan kami, pasti kami tunjuk jalan kepada kami. Jalan apa? Jalan nak jumpa Allah. Mana? Dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu insya-Allah kita akan mula baca kitab beriman kepada hari akhirat ni. Beriman kepada hari akhirat. Kitab beriman kepada hari akhirat ni yang ditulis oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, seorang ulama yang mungkin semua orang kenal dia, yang berasal daripada Usila, mantan naib pengurusi Kesatuan Ulama Sedunia, dan sekarang ni masih hidup dan masih buat kuliah tuha dia
setiap hari Jumaat di Kampung Sila sehinggalah hari ini. Dan hari ini pun Tuan Guru akan buka kitab baru. Kitab baru dia akan buka pada hari ini. Dan kitab ni sebenarnya beriman kepada hari akhirat ni dia silsilah. Silsilah ni rantaian. Rantaian daripada kitab-kitab akidah yang ditulis oleh beliau. Bermula daripada Muqaddimah Aqidah Al-Muslimin, kemudian beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi-nabi dan rasul, beriman pada hari akhirat dan beriman kepada qada dan qadar. Salah satunya kitab itu tulis belaka. Salah satu daripada kitab tu kitab ni. Beriman pada Allah ada kitab dia, beriman kepada rasul ada kitab dia, beriman kepada kitab, beriman kepada kitab ada kitab dia, beriman kepada malaikat ada kitab dia, beriman pada hari akhirat ada kitab dia, beriman kepada qada dan qadar ada kitab dia. Hak ada ni, hak kita nak baca ni beriman kepada hari, beriman pada hari akhirat. Minggu lepas Tuan Guru Haji Abdul Hadi dia habis mengajar daripada kitab Muqaddimah Aqidatul Muslimin, siapalah beriman kepada qada dan qadar, tamat apa tahun tu tamat. Kitab dia kecil je gini je. Kalau kita nak ambil ni beriman kepada hari akhirat. Kitab ni dia bermula daripada bab kematian sampalah kepada padang mahsyar. Ada pun bab syurga dan neraka, Tuan Guru ditulis kitab asing. Tipis sikit kitab tu, bab neraka dan bab syurga, asing kitab ni. Kitab syurga dan neraka tu saya ngajar di Masjid Kebuai. Masjid Kebuai. Kitab ni saya ngajar, akan mula ngajar sini dan selagi saya ngajar di Masjid Padang Mengkuang di kat Bukit Payung. Dan kitab ni dicerita kepada kita mengenai, dicerita kepada kita daripada bab kematian, alam barzah, sapalah keadaan kita nak niti atas titian sirat. Jauh perjalanan kita. Dia akan cerita kepada kita apa yang kita akan tengok, apa yang kita akan kelih, apa yang kita akan rasa, apa yang kita akan hadapi lepas pada mati. Bukan lepas pada mati, nak mati. Masa nak mati. Sebab nak mati tu orang panggil sakara. Sakara apa sakara? Sakara ni mabuk. Bila sebut sakaratul maut, cara mudah mabuk nak mati. Berapa mabuk nak mati? Berapa panggil mabuk? Tak tahu khala dah orang panggil. Berapa tak tahu khala? Sebab bila orang nak mati memang tak tahu khala. Berapa? Tak tahu khala. Sekejap nampak malaikat, sekejap nampak kita. Sekejap nampak malaikat maut, sekejap nampak kita. Kadang-kadang nampak dia dah duduk tengah dah, barzah dah. Sekejap dia nampak alam dunia, sekejap dia nampak alam barzah. Nak tukar dah. Sakara mabuk, tak tahu khala dah. Tak tahu khala dah. Sebab tu kalau nak ajar orang talqin, ajar sekali-sekali, bukan ajar semua. Sebutlah la ilaha illallah, sebutlah la ilaha, tak buat gitu. Baca Yasin sampai 7 ayat, la ilaha illallah, ingat ke dia. Sebab masa tu dia sibuk. Macam-macam benda mari kat dia masa tu. Dan satu hadis, walaupun hadis ni hadis lemah, macam-macam malaikat mari, rupa mak, rupa ayah, macam-macam. Rupa tok guru dia pun mari. Syaitan mari suruh apa? Syaitan ni jalan terakhir dia bila nak mati, dia nak cabut iman. Dia dah kacau dah hamalang, nak beramal apa dah nak mati. Dia dah kacau dah hamalang. Dia dah suruh dah, oh jangan mayang, jangan main. Dia dah khabar dah gitu dah nak mati. Jalan terakhir dia tokeh nak naz'ul iman, dia nak tokeh go iman tu lagu mana. Tu dalam hadis yang masyhur, tapi hadis lemah. Imari nak keadaan rupa, dia nak cabut juga iman. Masa tu kita nak cari kekuatan tu. Kalau iman kita tak kuat, amalan kita tak cukup, amalan sebagai pendinding daripada penghalang syaitan tak cukup, kita bimbang, takut tergelincirnya di akhir-akhir kehidupan kita. Kita bimbang benda gitu. Ya insya-Allah kira tidak nak baca lagi kitab ni kok. Saya buat bagi mukadimah saja. Bagi mukadimah gitulah, saya akan jawab pasal mukadimah. Saya tak suka masuk terus gitu. Mukadimah saja. Jadi dalam kitab ni, oleh kerana beriman pada hari akhirat ni, dia perkara ghaibiyat sam'iyat ataupun sam'iyat ghaibiyat, perkara yang kita tak tahu pun, melainkan sam'a, kita dengar daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ni daripada Quran, daripada hadis. Ghaibiyat, benda yang bukan benda depan mata kita. Kita nampak orang mati, nampak dia mati, benda hak dia rasa kita tak tahu. Tak ada lagi orang mati bangun-bangun boleh cerita.
Kalau orang mati bangun boleh cerita, masjid 20 tekak dah muat. Pakat mari belaka dengar. Guna mati, jangan cari pasar. Muka nakir guna rupa, jangan cari pasar. Dia cerita, rupa guna kubur. Kubur jangan cari pasar. Seminggu sekali aku balik, cerita. Kalau ada gitu dah apa? Minggu ni siapa balik? Minggu ni dah lah mati bulan lepas akan balik mai kubur buat tazkirah. Ada apa kalau mayat mari bangun buat tazkirah setiap pagi Jumaat. Baik Masjid so sekilometer dah muat pakat mari belaka. Tapi tak gitu. Sebab dia ghaibiyah, benda iman. Sebab tu bila baca ayat pertama surah Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang boleh ikut Quran ni orang yang beriman kepada perkara ghaib. Antara perkara ghaib apa? Hari akhirat. Benda yang dihadapi masa mati, lepas mati hinggalah kepada syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Oleh kerana perkara samaiyat, perkara ghaibiyat, maka kitab tubuh kita ni dia akan hura berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan dia akan hura berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan huraian-huraian daripada ulama-ulama yang mu'tabar. Ulama-ulama mu'tabar ni ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dan dia akan hura daripada kitab dan kita akan mula baca kitab ni akan datang insya-Allah. Bab pertama ni beriman kepada adanya hari akhirat, dibawa ayat Quran dan bawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apakah kaitan kehidupan kita dengan beriman kepada hari akhirat. Kerana beriman kepada hari akhirat, bila kita baca saja Quran, baca saja hadis Nabi, mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni idak cerah, ia jarang cerah tangga dengan beriman pada hari akhirat. Wa man yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, takik semua dua ni. Alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya takik semua dua ni, beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Jarang dua perkataan ni cerah tangga. Apa jadi gitu? Hak tu pun akan dihurai oleh dalam kitab kita ni insya-Allah. 7/4 dah saya sampai sini dulu pada pagi ni, dan insya-Allah pada perjumpaan yang akan datang kita akan baca balik kitab ni insya-Allah. Moga-moga ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ada kesedaran untuk kita sedikit, dan ada kesungguhan untuk kita sedikit, dan ada kekuatan untuk kita menambah amalan kita, untuk kita mendapat ganjaran dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.